akan sama-sama mendengarkan intipati ucap pertama dari Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin yang kini berada di SMK Putrajaya Presiden 18-1 bersempena majlis kita hari ini. Jadi sama-sama kita saksikan. Terima kasih saudara dan sedari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang saya hormati Datuk Yusran Shah, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Fakhruddin, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dr. Nurisah, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, kepimpinan pendidikan di pelbagai peringkat, kepimpinan masyarakat, ibu bapa, guru-guru serta anak-anak yang hadir pada pagi ini. Saudara-saudari, hari ini kita berada di sini dalam keadaan yang agak meriah, di mana sepanjang 2,5 tahun yang lalu kita tidak dapat bersama mengadakan program-program seperti ini. Untuk tempoh lebih 2 tahun, sistem pendidikan kita melalui satu masa yang amat sukar. Amat sukar bagi kami di kementerian, amat sukar bagi ibu bapa di rumah, amat sukar bagi guru-guru, dan amat sukar bagi anak-anak kita. Kita semua melaluinya dengan penuh kesabaran. Dan alhamdulillah, selepas lebih 2 tahun, kita dapat kembali dalam keadaan seperti mana sebelum datangnya pandemik. Saudara-saudari, walaupun 2 tahun ini merupakan satu tempoh yang sukar, satu tempoh yang penuh cabaran. Kita buka sekolah, kita tutup sekolah, kita tangguh peperiksaan, kita gelirkan kelas. Tetapi dalam tempoh ini juga banyak transformasi yang kita di peringkat kementerian telah laksanakan. Banyak perkara-perkara baru yang kita perkenalkan, banyak pendekatan-pendekatan baru yang kita usahakan. Namun begitu memandangkan keadaan pada waktu itu amat berbeza, di mana kita di sini tidak dapat turun ke bawah menjelaskan dasar-dasar kementerian, menjelaskan pendekatan-pendekatan baru kementerian, maka mungkin ramai yang tidak tahu apakah transformasi yang kita telah laksanakan di sepanjang 2,5 tahun ini. Untuk makluman semua, bersempena dengan bulan kebangsaan, iaitu bermula 1 Ogos hingga 16 September, kami di kementerian membuat keputusan bahawa kita ambil peluang ini, kita ambil semangat bulan kemerdekaan ini untuk turun ke bawah menceritakan apakah transformasi-transformasi yang kita telah laksanakan. Itu kita panggil program Bersama Semarakkan Transformasi Pendidikan. Kerana apa? Kerana bila bercakap tentang pendidikan, secara langsung atau secara tidak langsung, hampir keseluruhan rakyat Malaysia terlibat dengan pendidikan. Jadi kami turun ke bawah, dari Perlis sampailah ke Sabah, bertemu dengan pelbagai kumpulan, bertemu dengan ibu bapa, bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan pemimpin masyarakat, dengan pelajar, dengan kepimpinan sekolah, untuk menjelaskan transformasi yang kita telah laksanakan, sedang laksanakan, dan akan terus kita laksanakan. Pagi ini kita berada di sini menceritakan tentang satu transformasi yang kita telah laksanakan di sepanjang tempoh 2,5 tahun ini. Apa yang kita panggil transformasi dari sudut pemerkasaan ICT di sekolah-sekolah seluruh negara. Saudara-saudari, saya tahu ramai guru-guru di sini, ramai pentadbir sekolah di sini. Apabila saya masuk ke kementerian pada bulan Mac 2020, saya angkat sumpah 9 Mac 2020, masuk secara rasmi ke kementerian 11 Mac 2020, 18 Mac 2020 PKP dilaksanakan. Tak ada bergerak ke mana,
7 hari masuk pejabat, ditutup balik, semua buat secara atas talian. Namun pada itu ada ruang-ruang apabila sektor dibuka, kita turun ke sekolah. Dan kita lihat antara cabaran utama di sekolah berkaitan dengan ICT atau berkaitan dengan perkakasan komputer dan peranti yang berkaitan. Bila kita masuk ke makmal komputer, kita lihat katakanlah ada 20 komputer dalam makmal. Bila kita tanya pada cikgu, daripada 20 ni berapa boleh pakai cikgu? Cikgu kata daripada 20 ni adalah 7 boleh pakai. Tak percaya tanya cikgu kat bawah. Kemudian kita tengok kat tepi-tepi makmal tu bersusun-susun komputer. Yang ni kenapa ni cikgu? Kenapa komputer-komputer ni duduk kat bawah macam gini? Oh, komputer ni rosak. Nak tunggu juruteknik repair lambat. Maka kita letakkanlah kat sini dulu, kita pakai apa yang boleh pakai. Kita turun lagi ke sekolah. Kita bertemu dengan guru-guru. Guru besar pengetua kata, kalau komputer rosak amat susah kita. Nak kena tunggu juruteknik lambat, nak buat sekolah tu, buat sekolah ni lambat. Maka PIBG lah menjadi tempat. Kadang-kadang PIBG minta bantuan, PIBG boleh tak bantu sikit tolong repair komputer. Kalau tidak nanti jumlah komputer yang boleh digunakan itu terlalu sedikit berbanding dengan jumlah murid. Daripada situ kita kata model lama, model beli komputer ini letak kat sekolah rosak, maka kita baiki, tidak lagi sesuai mengambil kira keadaan semasa. Kalau berterusan begitu, maknanya dalam masa-masa yang akan datang, maka kita akan lihat isu yang sama. Beli komputer baru betul, masa beli okey, boleh pakai okey lagi. Kemudian bila rosak dalam tempoh tersebut, nak kena hantar dengan waranti, nak kena repair dan sebagainya, maka guru-guru dan pentadbir sekolah merasakan ini merupakan satu perkara yang perlu diselesaikan dengan lebih baik. Maka sebab itu, bermula pada tahun 2020 itu kita telah mula bergerak supaya kita tukar pendekatan kita. Kita tak payah beli. Beli pun nanti nak simpan buat apa? Bila dah sampai hujung-hujung rosak duduk kat situ, nak lupuskan pula. Cikgu pening, nanti nak kena isi borang pelupusan, nak lupuskan aset. Satu hal pula nak lupus aset. Sebab itu pendekatan baru, kita tukar pendekatan sedia ada. Pendekatan baru yang kita laksanakan, kita guna dengan menggunakan lease to use. Maknanya apa? Sewa guna. Untuk tempoh 5 tahun, kita cari pembekal, bekalkan komputer pada sekolah. Apa sahaja masalah dalam tempoh 5 tahun ini, ianya adalah tanggungjawab pembekal tersebut. Maka sebab itu pihak sekolah hanya perlu menghubungi pembekal yang terlibat. Maka untuk baiki, untuk membuat perkara-perkara yang berkaitan, cikgu tak perlu pening, pengetua tak perlu pening, pentadbir sekolah tak perlu pening. Ianya akan dilaksanakan oleh pembekal. Maka tak timbul juga isu nanti macam mana nak lupuskan aset. Bila dah habis nak pakai, nak letak kat sini, nak lupuskan macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita lihat sebelum ini, komputer-komputer yang dibekalkan di sekolah adalah desktop. Ini komputer yang letak atas meja ni. Apabila kita gunakan desktop, maka pembelajaran itu agak rigid. Kalau nak buat apa-apa, nak kena pergi makmal. Sebab komputernya ada dekat makmal. Dan kita kata, mengapa tidak kita tukar pendekatan kita. Tidak lagi kita bekalkan desktop kepada sekolah-sekolah, tetapi kita bekalkan laptop kepada sekolah-sekolah. Maknanya sekolah sekarang ini dapat laptop. Kalau tak nak pakai dalam makmal, boleh pakai dalam kelas. Kalau cikgu nak bawa satu kelas ke kelas yang lain, boleh pakai dalam kelas. Ada charging card kita yang kita sediakan untuk membolehkan laptop-laptop ini di-charge baterinya jika perlu. Pendekatan ini membolehkan pembelajaran ini lebih menyeronokkan. Kadang-kadang masuk makmal komputer duduk dalam gitu pening juga. Maka boleh cikgu buat masuk dalam kelas, cikgu nak buat kat luar pun bawa lah komputer tersebut, boleh digunakan di mana-mana sahaja dalam kawasan sekolah. Saudara-saudari, ini cerita sebahagian. Ini cerita sebahagian daripada usaha-usaha kita untuk mentransformkan pendidikan kita dalam konteks ICT ini.
Sebab itu bulan ini kita nak cerita macam-macam. Banyak lagi perkara yang kita ingin ceritakan. Dan kalau saya boleh kongsikan, kita laksanakan pembekalan laptop ini, pembekalan peranti-peranti berkaitan ini dalam 3 fasa. Fasa pertama telah selesai 90%. Dan ini melibatkan 3,910 buah sekolah di seluruh negara. Itu fasa pertama. Dah nak selesai, tinggal 10% lagi yang belum selesai, melibatkan 3,910 buah sekolah di seluruh negara dengan nilai projek sebanyak 411.8 juta ringgit. Bukan sikit-sikit saudara-saudari. 411.8 juta ringgit. Apa yang kita bekalkan? Pertama sekali kita bekalkan komputer rebel atau laptop tadi, kita bekalkan pencetak, kita bekalkan projektor dan kita bekalkan charging card untuk membolehkan komputer ini di-charge bila perlu. Itu fasa pertama. Fasa kedua kita akan mula pada tahun ini dan akan selesai pada awal tahun hadapan. Untuk fasa kedua melibatkan 3,455 buah sekolah. Jadi untuk ibu bapa di luar sana, kalau sekolah saudara-saudari masih belum dapat lagi, insya-Allah senarai sekolah mungkin akan masuk dalam fasa kedua melibatkan 3,455 buah sekolah dengan anggaran nilai projek 460 juta ringgit. Saudara-saudari, kalaulah sekolah saudara-saudari tak masuk juga dalam fasa pertama, tak masuk juga dalam fasa kedua, jangan risau, fasa ketiga semua selesai. Fasa ketiga kita akan laksanakan pada tahun 2023 di mana 3,400 buah sekolah akan mendapat manfaat dengan anggaran nilai 430 juta ringgit. Itu baru dalam kelas. Nanti ada pengetua dan guru besar kata pula, kami di sekolah penjabat pentadbiran ni tak dapat komputer. Pakai komputer lama, nak start pun lambat. Tekan kena tunggu lama, kesian. Maka kita bermula pada tahun 2020, kita telah bekalkan komputer-komputer baru kepada pejabat pentadbiran sekolah dengan menggunakan pendekatan yang sama, iaitu lease to use. Sehingga ke hari ini kita telah bekalkan komputer ini dengan nilai lebih 91 juta ringgit. Secara keseluruhan saudara-saudari, untuk keseluruhan projek ini kita sediakan peruntukan melebihi 1.3 bilion ringgit untuk sekolah-sekolah di seluruh negara. Jadi kepada yang di luar sana yang menganggap seolah-olah kita tidak mengambil maklum tentang apakah keadaan ICT di sekolah anak-anak kita, sebenarnya kita cukup cakna, kita buat kerja senyap-senyap. Kami sembang hari ini bila fasa pertama dah nak selesai. Fasa pertama dah 90%, barulah kami sembang berceritakan bahawa inilah yang telah kita laksanakan, inilah yang kita sedang kita laksanakan dan inilah yang akan kita laksanakan bagi memastikan pada tahun 2023 semua sekolah di seluruh negara akan mendapat komputer yang baru menggunakan pendekatan yang berbeza bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Saudara-saudari, dalam tempoh pandemik ini juga, ianya mengajar kita tentang betapa pentingnya, suka atau tidak, kita bergerak atas platform digitalisasi. Suka atau tidak, kita lihat sewaktu pandemik, kita terpaksa laksanakan PDPR. Namun kita kata PDPR dilaksanakan mengikut kesesuaian guru dan murid. Kerana apa? Kerana kita tahu ada kekangan dalam kalangan guru kita. Sewaktu datangnya pandemik, pada waktu itu pada Mac 2020, tidak ada satu sistem latihan menyeluruh berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran secara di rumah atau home based learning ataupun secara atas talian kepada guru-guru kita. Bila datang pandemik, guru-guru mengambil usaha sendiri
mengambil pendekatan sendiri, mencari jalan macam mana nak belajar, nak buat Google Classroom sebagai contoh, nak buat Google Meet, macam mana nak buat, nak hantar assignment, nak minta murid hantar kerja rumah, macam mana nak buat secara atas talian. Ada yang belajar daripada kawan, ada yang belajar daripada anak, ada yang belajar daripada cucu. Betapa bersemangat guru-guru kita cuba mendalami pendigitalan ini. Pada masa yang sama kita tahu juga anak-anak kita, ada yang tidak mempunyai peranti, ada yang tidak mempunyai akses kepada internet. Masing-masing berusaha. Ada ibu bapa membuat yang terbaik untuk anak-anak mereka bagi memastikan sekiranya dilaksanakan kelas atas talian, maka anak mereka dapat mengikutinya dengan baik. Kita di kementerian berusaha dengan pelbagai pendekatan untuk memastikan anak-anak ini kalau perlu melaksanakan PDPR ini secara atas talian, segala support system kita sediakan. Sebab itu saudara-saudari, jika kita lihat dalam tempoh 2 tahun ini, penggunaan ataupun digitalisasi ini, adoption of digitalisasi ini berlaku dengan kadar yang jauh lebih cepat. Dia lagi laju daripada ramai yang tak tahu. Bila datang pandemik, lebih ramai yang tahu tentang digitalisasi ini, bagaimana nak gunakan macam-macam. Semua kalau dulu kita jarang bercakap tentang Foodpanda, GrabFood dan sebagainya, sekarang ini semua orang nak order, mudah order secara atas talian. Jadi kita hidup dalam keadaan yang berbeza berbanding dengan sebelum pandemik. Kita semakin selesa dengan teknologi-teknologi baru. Sebab itu kita di peringkat kementerian, kita tidak mahu hilang momentum ini. Kita mahu momentum ini dapat diteruskan. Dan insya-Allah antara perkara lain yang kita akan laksanakan dalam masa terdekat ini, insya-Allah pada bulan September, adalah memperkenalkan kelas hybrid atau hybrid classroom. Untuk tujuan rintis, kita akan laksanakan di 110 buah sekolah di seluruh negara. 110 buah sekolah ini, setiap sekolah kita akan ambil 5 bilik darjah. Dalam 5 bilik darjah ini kita akan sediakan smart TV, kita akan sediakan peranti-peranti berkaitan untuk membolehkan guru mengajar, dan perkara ini boleh dilihat secara langsung oleh mereka yang lain. Maknanya apa? Maknanya lepas ini, kalau cikgu nak berkongsi pengajaran dan pembelajaran dengan kawan-kawan lain di sekolah lain, kalau cikgu di sekolah ini nak bagi murid mereka tengok bagaimana cikgu sekolah lain mengajar, boleh bawa mereka ke atas talian, semuanya direkodkan secara langsung bagi membolehkan perkongsian inovasi dalam pendidikan ini dapat kita tingkatkan. Kita bergerak dalam satu keadaan yang berbeza. Perancangan kita berkaitan dengan digitalisasi ini adalah amat tersusun. InsyaAllah dengan pendekatan hybrid ini sebagai projek rintis, kita dapat lihat bagaimanakah guru-guru di seluruh negara dapat berkongsi pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif bersama-sama sahabat-sahabat yang lain. Jika diperlukan keadaan di mana murid-murid dapat ingin melihat, katakanlah cikgu kelas dia tak datang sekolah hari ini. Cikgu kelas dia tak datang sekolah. Subjeknya subjek sains. Tak ada cikgu nak mengajar, boleh bawa masuk dalam bilik sumber, masuklah ke dalam channel yang berkaitan. Sekolah mana ajar subjek sains pada waktu itu, boleh tengok cikgu sekolah tersebut mengajar. InsyaAllah anak-anak kita akan mendapat yang terbaik. Saudara-saudari, untuk tujuan tersebut, bilik-bilik darjah sebanyak 550 buah ini akan ditingkatkan hubungan internetnya. Maknanya internet akan ditambah baik supaya ianya mempunyai kelajuan yang sewajarnya bagi membolehkan proses itu tidak terganggu dan bagi membolehkan impaknya adalah pada tahap yang paling optimum. Seterusnya saudara-saudari, ada pula yang tanya, macam mana internet di sekolah anak-anak kami ini? Ada sekolah yang mana internetnya slow, ada sekolah yang internetnya laju sikit, ada sekolah internetnya agak stabil, ada sekolah yang internetnya tidak stabil. Untuk tujuan tersebut, kami di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia telah duduk bersama dengan Mampu untuk mencari pendekatan yang paling sesuai bagi kita pastikan selepas ini insya-Allah sekolah-sekolah anak kita dihubungi dengan internet
Jika kita lihat, sebelum ini hanya 3 tempat saja ada internet. Di pusat sumber, di bilik pentadbiran dan juga di bilik guru. 3 tempat sahaja. InsyaAllah doakan yang kita telah siapkan kertas kita untuk kita kebentangkan kepada jemaah menteri untuk kita membolehkan supaya lepas ini semua sekolah di segenap tempat dalam sekolah itu akan ada connectivity, akan ada internet di sekolah. Ini akan melibatkan kos yang amat besar, kos yang maha besar. Namun begitu, kita yakin dengan pendekatan kita dengan kertas yang cukup lengkap, sama-sama kita doakan bahawa perancangan ini akan dapat diluluskan dan insya-Allah kita akan lihat dalam masa-masa yang akan datang hubungan internet di sekolah ini akan jauh lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. Saudara-saudari, pada masa yang sama juga kita sedang di peringkat akhir menyiapkan dasar pendidikan digital. Dasar ini kita rangka dengan penuh teliti, mengambil kira keadaan semasa dan mengambil kira apakah keadaan yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Kita mahu dasar ini relevan untuk melahirkan anak-anak kita yang keluar daripada sistem pendidikan kita, bukan sahaja mampu bersaing pada hari ini, tetapi anak-anak yang bakal keluar pun akan mampu bersaing di peringkat dunia. Sebab itu, saudara-saudari, kalau kita lihat tentang pendigitalan pendidikan, trust us. Berilah kepercayaan kepada kami bahawa kami sedang melaksanakan yang terbaik. Kita tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk memastikan kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita dan menyediakan mereka sebagai seorang insan yang apabila keluar daripada sistem pendidikan kita, insya-Allah mereka jika dicampakkan di mana saja di dunia ini, insya-Allah mereka mampu bersaing dengan siapa sahaja. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk sistem pendidikan kita. Kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Transformasi Pendidikan Pemerkasaan ICT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas ucapan perasmian sebentar tadi. Diharap agar Yang Berhormat dapat terus berada di hadapan pentas bagi acara seterusnya. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Yang Berbahagia Datuk Haji Fakhruddin Haji Razali bersama-sama Yang Berhormat Dr. Razi Jidin bagi menyempurnakan gimit perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dipersilakan.